Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan hari ini kenyataan kita punya Perdana Menteri interim yang mana dia kata you have me, I have you, berkenaan dengan isu penjaja yang kita lihat hari ini. Jadi kalau beginilah cara pimpinan UMNO untuk meraih undi dengan cara seolah-olah mereka cuba merasuah, ataupun inilah cara politik yang diamalkan dalam negara kita ini, yang mana dia rasa apabila penjajah-penjajah ini perlu membantu beliau dan akhirnya baru beliau nak bantu kepada penjajah ini. Apakah hala tuju orang yang menjadi pemimpin negara kita ini? Sepatutnya apabila mereka nak membantu rakyat, mereka tidak perlu nak mengatakan bahawa you have me, I have you. Kerana perkara ini kita boleh lihat sebagai, walaupun rasuah ini tidak dijalankan dengan duit, tetapi ini adalah satu rasuah untuk kita nak menang pilihan raya. Sepatutnya Perdana Menteri interim ini dia lebih kepada bahawa membantu orang, tidak mengharapkan apa-apa. Dia tidak boleh meminta-minta seperti ini. Jadi apa yang kita lihat hari ini, daripada kenyataan ini, sikap yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin UMNO seperti ini, maka pada saya, kita rakyat perlu tolak. Kerana kita nak pemimpin yang ada hala tuju untuk rakyat. Tidak perlu rakyat nak membantu mereka, tetapi jika mereka memang menang, jika mereka memang jadi Perdana Menteri, mereka harus menjalankan kewajipan mereka untuk membantu rakyat. Hari ini kita lihat apabila dia berkata seperti itu, patutlah negara ini tidak maju. Kerana apabila orang yang tidak bersetuju dengan mereka, orang yang tidak mengundi kepada mereka, akhirnya mereka akan tindas, mereka akan biar supaya rakyat itu yang mana kita lihat hari ini tidak membangun, tetapi kepada elit-elit politik makin bertambah kaya raya, kroni-kroni makin senang-lenang. Apakah ini yang kita mahu? Jadi kita rakyat perlu berfikir bahawa kenyataan yang dikeluarkan seperti ini jelas bercanggah dengan demokrasi yang kita harapkan. Dan apakah Perdana Menteri ini hanya nak membantu penjajah-penjajah yang ada, yang beliau jumpa mungkin di Kuala Lumpur, mungkin di kawasan beliau? Kalau beliau menjadi Perdana Menteri, beliau harus lihat keseluruhan rakyat ini. Jadi mengundi atau tidak, menyokong atau tidak, kalau kita menjadi pemimpin, duit yang dibayar sebagai gaji untuk menjadi Perdana Menteri, untuk menjadi menteri-menteri, itu adalah duit rakyat. Ini bukan duit bapak mereka, ini bukan duit UMNO, ini duit bukan Barisan Nasional punya. Sebab itu mereka berfikiran bahawa harta negara ini adalah harta milik UMNO Barisan Nasional. Sebab itu mereka sewenang-wenangnya. Ini juga boleh kita lihat seolah-olah mengugut rakyat dengan cara halus. Kalau kita lihat, you have me, I have you. Ingat apa? Ingat negara ini boleh buat macam tu. Nak jadi pemimpin boleh macam tu. Inilah sikap mereka. Jadi kita rakyat perlu lihat bahawa kita harus menolak pimpinan-pimpinan lama ni kerana sikap mereka yang mengamalkan you have me, I have you. Ada lagi nanti cash is king. Ada lagi nanti kita perlu menang PRU ke-15 ini agar kita tidak didakwa beramai-ramai. Ini adalah satu yang kita dengar daripada pimpinan-pimpinan negara kita hari ini. Dan mereka menuduh Pakatan Harapan, menuduh bahawa 22 bulan sebagainya, dan mereka menuduh bahawa kita menukarkan peguam negara lah itu ini demi untuk menyelamatkan, demi untuk mendakwa mereka. Tetapi sebenarnya mereka yang melakukan kesilapan. Hutang negara yang dimain-mainkan oleh mereka seolah PH yang buat. Padahal yang berak tengah jalan mereka, yang dapat kritikan daripada rakyat adalah Pakatan Harapan. Ini adalah perlu kita hentikan, perlu kita rakyat tolak supaya perkara ini tidak menjadi barah. Kita perlu benamkan pemimpin-pemimpin seperti ini agar mereka nanti, kalau mereka tidak bersalah, mereka boleh terlepas. Jika mereka memang ada melakukan kesilapan yang melibatkan duit rakyat, penyelewengan, rasuah, salah guna kuasa dan juga sebagainya, maka kita perlu heret mereka ke mahkamah agar mahkamah yang menentukan keadilan kepada mereka. Ini pada saya. Saya lihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri interim kita ni mengarut. Setiap hari kenyataan yang dikeluarkan, yang dilihat di media, dia berkisar kepada seolah-olah mengugut rakyat secara halus. Yang mana kalau kita lihat kenyataan dia yang kita boleh dengar apabila beliau mengatakan bahawa bajet hanya UMNO Barisan Nasional yang boleh
melaksanakan, dan yang lain hanya manifesto. Ini adalah satu pembohongan besar kepada kita bahwa kalau kita lihat siapa yang jadi kerajaan, maka dia akan bentang bajet. Takkanlah pembangkang yang bentang bajet. Inilah satu cara untuk mereka menipu. Bajet dibentang pula, tidak diluluskan di parlimen, tidak dibahaskan. Jadi bubar parlimen. Apabila bubar parlimen, dia seolah-olah bahwa yang salah PH. Kerana mereka kena perlu menang pula untuk mereka nak luluskan bajet, untuk mereka mendapat mandat, untuk mereka nak bentangkan di parlimen. Jadi seeloknya jangan dia bentangkan bajet itu, kerana apabila bentangkan bajet didengar oleh rakyat. Dengar oleh rakyat, yang bentang dia. Kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim ada manifesto daripada Pakatan Harapan itu sendiri, maka Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri bersama dengan Menteri Kewangan yang menang waktu itu, mereka akan merujuk kepada manifesto mereka. Dan manifesto yang akan dibuat oleh PH itu akan dilihat dan disesuaikan dengan bajet yang Kerajaan Pakatan Harapan buat. Takkan ikut bajet UMNO Barisan Nasional, yang mana sebenarnya bajet yang dibuat oleh Perdana Menteri Interim ini bersama dengan Menteri Kewangan ini, dia bagi janji langit dan bulan dan bintang. Tetapi apabila dia kata pihak pembangkang yang janjikan bulan dan bintang, padahal kalau kita tengok apa yang dia orang bentangkan yang melibatkan berbilion-bilion, dari mana UMNO Barisan Nasional kalau jadi kerajaan dapat duit itu? Sedangkan kita berhutang banyak. Tetapi walaon UMNO kata apabila PH memerintah, PH kata tak ada duit. Apabila PN ambil, banyak pula duit. Inilah satu kebengongan, satu kebodohan oleh walaon apabila berkata seperti itu. Dia tidak sadar bahwa mereka nambahkan hutang dan akhirnya hutang menjadi banyak. Waktu PH cuba nak mengurangkan hutang yang ada. Jadi tidaklah buat hutang, jadi tidak adalah yang kita rakyat terasa. Tetapi kita berjaya, walaupun hutang kita tidak buat lagi hutang dan kita tidak menyusahkan rakyat, kita telah pun menurunkan hutang itu dan kita tidak memberi rakyat susah dengan GST. Tetapi UMNO adalah dia berhutang banyak, lepas tu dia nak bagi lagi kita GST. Lepas itu hari ini kita perlu lagi membayar hutang 1MDB Najib. Hutang 1MDB Najib berulang-ulang kali saya kata kita perlu bayar 5 juta satu hari, 5 juta lebih. Apakah UMNO, apakah Perdana Menteri Interim ini nak membayar hutang Najib? Dah tentu tidak. Yang dia duk cerita penjajah, yang dia duk cerita ini, hutang Najib itu kalau dibagi kepada penjajah-penjajah yang ada dah selesai masalah. Bagi 1 juta satu orang. Sebab apa? Satu hari kita kena bayar 5 juta. Penjajah seluruh negara ni ada berapa banyak? Kita boleh bagi sebab benda tu setiap hari. Kalau dibagi kepada penduduk di Sabah Sarawak yang miskin tu, seorang 500,000, dah senang lenang. Masalahnya duit rakyat disonglap oleh pemimpin-pemimpin yang rakus daripada UMNO Barisan Nasional, dan akhirnya yang susah ada rakyat. Jadi Perdana Menteri Interim tak payahlah nak mengugut rakyat secara halus. Rakyat kena faham bahawa apapun yang mereka nak lakukan, siapapun kerajaan, mereka perlu membantu rakyat. Tidak perlu nak meminta simpati dengan rakyat. Kerana pemimpin itu harus dinilai oleh rakyat daripada janji mereka, daripada mereka punya kelebihan, kebolehan, mereka punya integriti. Itu yang perlu kita lihat. So itu pencerahan saya dan sekian, terima kasih. Thank you.